Selamat sejahtera, Vanakkam Tachahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu isu berkaitan dengan pembalakan dan kewujudan harimau di tempat orang ramai. Baru-baru ini kita melihat di media-media sosial perkara itu viral. Kelihatan harimau di tempat orang ramai ataupun di perkampungan sekitarnya. Ya, dan perkara itu telah membimbangkan masyarakat Malaysia dan menjadi satu perdebatan yang hebat, perdebatan berhebat, dan ada yang menyatakan beberapa soalan kepada agensi-agensi kerajaan, kementerian-kementerian tertentu untuk mendapatkan jawapan daripada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan kewujudan dan kelihatan harimau secara tiba-tiba di tempat pembalakan yang tidak terkawal. Ya, dan ramai juga reaksi terhadap benda ini yang menyatakan ini disebabkan pembalakan yang tidak terkawal, ini disebabkan ekosistem dan habitat harimau tidak dijaga dengan rapi, dan pelbagai reaksi dan soalan ditujukan di media sosial dan di akhbar-akhbar sedia ada di Malaysia. Ya, jawapan yang daripada pihak-pihak berkuasa yang kita dapat adalah pembalakan bagus untuk harimau. Perkara itu kita dengar daripada Jabatan Perhutanan Kelantannya sendiri. Mereka menyatakan perkara itu. Penjelasan yang diberi oleh Jabatan Perhutanan Kelantan, mereka juga menggunakan fakta dan sudut kajian tersendiri untuk dinyatakan pada media. Benda itu pun saya tidak menghukum mereka itu salah dan kita itu betul. Tapi secara emosional, mungkin kita boleh menang sebab kita bertanya pada pihak berkuasa apakah yang akan jadi jika habitat hutan, habitat hidupan liar ataupun hutan ini ataupun pembalakan ini tidak terkawal, apa yang akan jadi, apakah penyelesaiannya untuk masa akan datang. Ya, tetapi jawapan yang kita dapat pembalakan bagus untuk harimau itu tidak masuk akal, itu satu bab, dan tidak meyakinkan rakyat. Jawapan itu tidak meyakinkan rakyat dengan faktanya. Ya, fakta itu yang penjelasan yang diberi oleh pihak berkuasa tidak meyakinkan rakyat sama sekali. Sebab ada yang troll, ada yang pihak yang troll berkaitan dengan kenyataan diberi, ada sindiran, ada memes terhadap benda-benda kenyataan yang diberi. Ya, kita faham ya, di Malaysia ni kita ada undang-undang yang sedia ada seperti Akta Tanah Negara, Akta 56 1956, dan kita pun dipahamkan di Malaysia ada dua kategori hutan, iaitu hutan pengeluaran dan hutan perlindungan. Di sini rakyat sendiri melihat pembalakan ini tidak terkawal. Kita pun tidak faham ini adakah hutan perlindungan ataupun hutan pengeluaran. Bila kita nampak ada pembalakan, rakyat terus akan cam, oh ini pembalakan. Tak kisahlah haram ataupun dihalalkan dari segi undang-undang, tetapi benda itu berkaitan dengan alam sekitar. Benda itu berkaitan dengan cuaca, benda itu berkaitan dengan pelbagai sumber kehidupan di tempat pembalakan. Itu yang kita cap, ini pembalakan. Sebab kita tidak menyafikan pembalakan itu bagus. Sama sekali tidak bagus untuk alam sekitar ataupun kehidupan liar. Kita tidak tahu di tempat kejadian, tempat pembalakan itu apa yang hidup, apa yang ada sebelum mereka meneroka hutan tu. Ada tak mereka buat kajian terhadap itu pun kita tidak tahu. Kita tahu balak besar-besar keluar daripada hutan dan sumber pendapatan itu masuk ke kerajaan ataupun masuk ke poket pelbagai pihak. Kita tidak tahu dan kita tidak akan menuduh mana-mana pihak sama sekali. Dan bila lihat WWF ataupun Tabung Hidupan Liar Sedunia, World Wide Fund, menegaskan kepentingan aktiviti pembalakan yang bagus untuk harimau hanya pembalakan di hutan terpilih. Kita dah tahu dekat hutan tu sudah ada harimau, ada hidupan liar, tapi masih kenapa nak potong lagi? Dah potong balak di situ, lepas tu beri pula penjelasan yang tidak masuk akal dan tidak boleh meyakinkan pemikiran rakyat, dan kena maki balik dengan rakyat. Macam mana boleh jadi bagus pula pembalakan ini? Macam mana? Untuk 50 tahun yang lepas, mungkin pembalakan yang kenyataan yang diberikan pembalakan bagus untuk harimau itu boleh diterima. Tapi untuk masa ini, ya, tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima sama sekali. Sebab apa? Kita lihat kepupusan haiwan-haiwan liar ini begitu ketara.
begitu ketara dan tidak adanya terkawal terhadap hidupan liar, dan tidak ada satu kawalan terhadap hutan-hutan yang ada hidupan liar ini. Bukan saya nak menuduh, tapi benda itu nampak dengan jelas. Jika orang katakan pembalakan itu bagus untuk harimau, kenapa dulu tak ada menimbulnya harimau liar seperti yang kita dah nampak, yang diviralkan, kita nampak kan, benda tu kita nampak. Tapi kenapa dulu tidak adanya seperti itu? Tapi sekarang kita dah ada, mestilah ada persoalan yang perlu ditanya untuk agensi-agensi tertentu. Tapi bila tanya, masalahnya tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian masalah di situ. Jawapan seolah-olah seperti budak tadika yang tidak boleh berfikir jauh. Di sini kita melihat untuk masa akan datang, dan bukan untuk hari ini sahaja. Bila kamu kata pembalakan ini bagus untuk hutan, potong semua hutan, itu pun dikira bagus untuk harimau. Kita boleh masukkan harimau itu ke dalam zoo, dapat peliharaan yang rapi. Boleh juga jadikan begitu. Alasan yang diberi itu tidak munasabah dan tidak boleh dianggapkan satu jawapan daripada pihak berkuasa. Kita faham, kita ada Majlis Tanah Negara, akta-akta ini, majlis-majlis tertentu ini menjaga dan menetapkan kawalan terhadap hutan-hutan tertentu di Malaysia. Tapi apakah akan jadi masa akan datang? Benda ini terkawal ke ataupun tidak akan terkawal? Kita lihat di mana-mana pun pembalakan ini ada. Masalah yang sama juga mungkin akan ada di tempat-tempat pembalakan. Tapi yang kita nampak hari ini di Kelantan, mungkin di tempat lain pun akan jadi. Ya. WWF juga ini kajian mungkin kajian mereka itu tepat atau tidak, itu sudut pandangan mereka. Tapi yang kajian WWF pada 2009 yang bertajuk kepentingan pembalakan terpilih bagi pemeliharaan harimau Pantheris tigris yang dilaksanakan oleh D. Mark Ryan dan Sharif Van Muhammad. Mereka ni menyatakan amat penting untuk mengambil perhatian bahawa kajian itu merujuk kepada pembalakan terpilih. Ya, bukan pembalakan sebarangan. Itu kita nak tahu, ini pembalakan sebarangan ataupun pembalakan terpilih dari pihak kerajaan. Ya, semua tempat dulu kita pun lihat, dulu dikatakan hutan perlindungan tetap, tapi pembalakan masih berlaku lagi. Bila kita tanya, kita hanya semut. Kita tidak boleh lawan kementerian-kementerian tertentu, dan kita tidak boleh meminta mana-mana kementerian untuk menjelaskan. Ya, sebab ini berkaitan dengan sumber alam. Sumber alam semua di sini mempunyai hak. Mereka mungkin menggunakan undang-undang boleh menang, tapi menggunakan emosional mereka akan kalah. Sebab ini kepentingan untuk masa depan dan kehidupan manusia sekali juga. Bukan untuk hidupan liar juga. Benda itu berkaitan dengan kehidupan manusia sekali. Ya. Sekian, terima kasih dari saya, Suman Sivam.